Pada hari ini saya ingin memberi satu talk berkenaan dengan pemilihan entiti perniagaan. Bagaimana kita hendak memilih entiti perniagaan yang betul daripada peringkat awal, sebab saya banyak menerima maklumat daripada newbies dan usahawan semua melalui WhatsApp, bagaimana adakah mereka patut atau perlu menubuhkan enterprise, perkongsian ataupun syarikat Sinar Berhad. Berdasarkan maklumat-maklumat tersebut, di sini saya ingin memberi sedikit panduan berkenaan dengan bagaimana kita harus memilih entiti perniagaan, iaitu topik yang saya akan cover ialah perniagaan milikan tunggal, perkongsian konvensional ataupun perkongsian biasa, perkongsian liability terhad, dan juga syarikat Sinar Berhad. Ini empat entiti perniagaan ini sangat popular di Malaysia, sangat popular di kalangan usahawan-usahawan semua. Untuk permulaan, saya pilih milikan tunggal. Apa dia milikan tunggal? Daripada term dia, milikan tunggal sudah pastilah perniagaan seorang pemilik, dimiliki oleh seorang saja. Kalau lebih pada dua orang, bukan milikan tunggal ya. Kemudian mari kita lihat sifat-sifat nyata milikan tunggal. Yang pertama ialah milikan tunggal ini terdiri daripada satu orang pemilik sahaja. Pemilik dan perniagaan merupakan satu entiti yang sama. Misalnya, jika pemilik Anita Butik dimiliki oleh Puan Anita, Tuan Anita Butik dan Puan Anita merupakan satu entiti yang sama. Kemudian ciri atau sifat yang kedua ialah mati pemilik, matilah perniagaannya. Jika pemilik dia meninggal dunia, secara tidak langsung atau secara langsung, perniagaan itu mati juga, dan mesti waris-waris dia ataupun anak-anak dia akan take over, tapi dengan nama perniagaan yang lain. Kemudian yang ketiga, milikan tunggal dia mempunyai liability tidak terhad. Maksudnya jika ada berlaku tuntutan daripada pemilik hutang, jika pemilik tidak mampu untuk membayarnya, maka pihak mahkamah boleh tuntut melalui harta-harta persendirian seperti rumah, wang-wang pelaburan di tempat lain dan sebagainya. Kemudian sifat nyata yang keempat ialah tugas pemilik. Jadi sebagai seorang pemilik perniagaan tunggal, tugas dia tak banyak. Dia setiap tahun dia kena isytihar cukai pendapatan, kemudian dia kena renew pendaftaran perniagaan. Maksud saya ini tugas-tugas menurut undang-undang, bukan tugas-tugas dia sebagai menjalankan perniagaan tersebut ya. Yang kelima, sifat-sifat istimewa perniagaan milikan tunggal ialah dia tidak memerlukan kos yang tinggi untuk kita jaga. Cukup hanya kita renew dia setiap 1 tahun, 3 tahun ataupun 5 tahun. Kemudian kita lihat kepada kelebihan dan kelemahan milikan tunggal. Kita lihat, tengok di sebelah kiri, iaitu kelebihan milikan tunggal. Mudah ditubuhkan dengan kos yang rendah. Kita boleh tubuh sendiri melalui online, melalui portal Easy Business. Kemudian pemilik berkuasa penuh atas perniagaannya, dia boleh kontrol suka hati dia ya. Yang ketiga, semua untung perniagaan kepunyaan pemilik. Jika pemilik dia banyak untung, dia punya sendirilah, tak berkongsi dengan orang lain. Kemudian cukai pendapatan adalah rendah. Cukai pendapatan perniagaan dia ikut cukai, kadar cukai individu. Kemudian kos pematuhan juga adalah rendah, iaitu renew setiap
tahun. Dan juga apabila kita nak buat isytihar cukai pendapatan, jadi kita cari accountant atau ejen cukai untuk upah dia buat cukai dan akaun ya. Jadi itulah kos-kos pematuhan. Kemudian kita tengok dari aspek kelemahan. Kelemahan milikan tunggal, yang pertama, tanggungan tidak terhad. Dia boleh pergi ke tahap harta-harta peribadi jika berlaku kemuflisan ataupun tuntutan oleh pemiutang. Kemudian yang kedua, pemilik dan perniagaan adalah entiti yang sama. Jika perniagaan busana Anita dimiliki oleh Puan Anita, so kedua-dua dia adalah entiti yang sama. Dia tak boleh beli aset atas nama perniagaan dia. Kemudian mati pemilik, matilah perniagaan, saya dah huraikan tadi. Kemudian pemilik mengawal dan mengurus perniagaan sukar untuk berkembang, sebab pemilik mengawal dan mengurus perniagaannya, dialah pemilik, dialah pengurus, dialah accountant, dialah cashier dan dialah sebagainya. Jadi peluang dia untuk berkembang maju kurang. Kemudian jika dia nak buat pemilik buat pinjaman di mana-mana, dia pinjaman hanyalah pada skala kecil saja, tak pihak-pihak pemiutang, mungkin pihak bank dia tak bagilah jumlah pinjaman yang besar, jadi pinjamannya adalah kecil saja. Jadi siapakah orang yang sesuai untuk memilih perniagaan milikan tunggal? Yang pertama, peniaga seorang kecil atau newbies, ejen komisen yang punya modal sendiri, tiada pinjaman. Guerrilla entrepreneur ni dia sendiri-sendiri sajalah, dialah segala-galanya dia jalankan. Kemudian owner manager, bos sendiri. Yang kedua, mau cuba-cuba berniaga, terutamanya dalam musim COVID-19 ni, ramai orang telah diberhentikan kerja, mau cuba-cuba berniaga. Yang keempat, mereka yang menjalankan home business, online business, agent dropshipping sesuai untuk perniagaan milikan tunggal. Dan juga pinjaman mikro, mereka yang milikan tunggal ni boleh meminjam, apply pinjaman mikro seperti tekun dan sebagainya. Jadi ini merupakan 5 golongan yang sesuai dengan perniagaan milikan tunggal. Kemudian kita pergi pula, jadi saya ringkaskan saja. Kalau saya kupas satu persatu, mungkin makan masa 1 jam. Jadi saya ringkaskan perkongsian PLT dan syarikat di dalam satu jadual. Dan saya bandingkan terus supaya tidak membuang masa kepada pendengar-pendengar semua. Jadi saya ringkaskan mengikut pemboleh ubah penting, iaitu sifat-sifat khusus perkongsian PLT dan syarikat, supaya dalam satu jadual, supaya lebih mudah difahami dalam masa yang singkat. Kita perhatikan dulu perkongsian ya. Perkongsian bilangan ahli 2 hingga 20 orang. Okey, tanggungan dia tidak terhad, iaitu kalau jika 3 orang perkongsi dia, ketiga-tiga perkongsi tersebut mempunyai tanggungan yang tidak terhad jika berlaku tuntutan daripada mana-mana pemiutang, termasuklah bank. Dan jika mahkamah memutuskan untuk membayar hutang tersebut, jadi pihak mahkamah boleh pergi sehingga kepada harta peribadi. Kemudian kita pergi mekanisme perkongsian, digerakkan oleh siapa yang bergeraknya? Tentulah perkongsi dia secara bersama. Kemudian kita tengok perlembagaan bertulis. Perkongsian dia mempunyai perjanjian perkongsian, tetapi tidak diwajibkan. Walaupun tidak diwajibkan, adalah lebih baik perkongsi mempunyai perjanjian perkongsian tersendiri.
dalam perjanjian perkongsian ini akan dinyatakan kadar perkongsian untung, tugas dan tanggungjawab berkongsi, dan bagai-bagai macam-macam perkara boleh diletakkan dalam perjanjian perkongsian. Tanpa perjanjian perkongsian, dia terus rujuk kepada Akta Perkongsian 1961. Kemudian kawalan dan penguasaan. Kawalan dan penguasaan adalah dikawal oleh pekongsi-pekongsi. Dan biasanya kalau pekongsi yang mempunyai kadar perkongsi yang tinggi, sudah tentulah beliau akan mengawal perkongsian tersebut. Kemudian kita lihat dari segi kewajipan mendedahkan maklumat kepada awam. Kita tengok tidak perlu, bermaksud apabila penyerta kewangan disediakan, setiap tahun tidak perlu firma perkongsian tersebut menghantar penyerta kewangan tersebut kepada SSM. Jadi kalau dah masuk SSM itu bermaksud pendedahan kepada pendedahan maklumat kepada pihak awam. Mana pihak awam boleh rujuk di SSM, tapi tidak perlu ya. Kemudian kita lihat pula kepada PLT. Tengok PLT ya. Jadi bilangan ahli lebih daripada dua orang. Tanggungan terhad. Jadi sifat PLT ni ahli-ahli dia semua itu ditanggung oleh PLT itu sendiri. Hutang-hutang ditanggung oleh, hutang piutang ditanggung oleh PLT itu sendiri. Dan kritis semua boleh menuntut kepada PLT, bukannya kepada pekongsi-pekongsi PLT. Kemudian mekanisme dia digerakkan oleh pekongsi secara bersama. Perlembagaan bertulis PLT lah. PLT juga mempunyai perjanjian. Perjanjian PLT boleh ditubuhkan ataupun dibuat tanpa atau dengan perjanjian PLT. Maknanya sesiapa yang nak menubuhkan PLT, mereka boleh, pekongsi-pekongsi boleh menubuhkan PLT sama ada dengan perjanjian PLT ataupun tanpa perjanjian PLT. Walau bagaimanapun adalah lebih afdal jika setiap pekongsi PLT mempunyai perjanjian khas PLT, lebih bagus. Saya tidak ingin bincangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perjanjian PLT ini. Kemudian kita lihat dari segi kawalan dan penguasaan dalam PLT dikawal oleh pekongsi, terutamanya pekongsi yang mempunyai share yang lebih, yang banyak. Kemudian kita lihat kewajipan mendedahkan maklumat kepada awam tidak perlu. Sama juga dengan perkongsian konvensional. Maksudnya penyerta kewangan tidak perlu dihantar ataupun disubmit, diserah simpan kepada pendaftar syarikat SSM. Tidak perlu. Kemudian kita pergi merujuk pula kepada syarikat. Syarikat terdiri daripada 2 hingga 50 orang yang boleh menyertainya. Kemudian tanggungan syarikat adalah terhad. Maksudnya terhad terhadap share-share yang belum dibayar jika syarikat itu digulung. Itu kena faham betul. Misalnya jika share itu 1,000, seorang shareholder itu dia baru bayar 70,000. Jadi 30,000 lagi dia belum bayar. Jadi dia punya tanggungan terhad terhadap jumlah share 30,000 yang belum dibayar lagi. Kemudian kita tengok lihat pula bagaimana mekanisme syarikat digerakkan oleh pengarah dan pemegang share. Di mana dalam teori organik menyatakan pengarah dan pemegang share merupakan otak kepada syarikat. Mereka lah yang menggerakkan syarikat tersebut. Kemudian kita tengok perlembagaan bertulis. Perlembagaan bertulis adalah perlembagaan syarikat ataupun orang panggil constitution. Boleh ditubuhkan tanpa atau dengan perlembagaan. Bermaksud syarikat Sdn Bhd boleh ditubuhkan sama ada kita nak buat constitution ataupun tidak. Dua-dua boleh. Kemudian kita tengok kawalan dan penguasaan.
Syarikat, siapa yang menguasai syarikat? Adalah pemegang share majority. Pemegang share majority. Syarikat-syarikat ni pemilik dia pemegang share. Siapa yang memegang share paling banyak, dia selalunya mempunyai kawalan yang lebih besar lah di dalam syarikat. Kemudian kita lihat pula kewajipan mendedahkan maklumat kepada awam. Syarikat, Sdn Bhd ataupun Berhad perlu mendedahkan penyata kewangan kepada awam di SSM. Maksudnya penyata kewangan tersebut perlu dihantar setiap tahun kepada SSM, kecuali syarikat private exam company boleh mohon kepada SSM untuk dikecualikan daripada dihantar diserah simpan ke SSM setiap tahun. Kemudian kita sambung lagi, iaitu jadual kedua, kita sambung dengan perkongsian, iaitu hak di sisi undang-undang. Hak di sisi undang-undang, perkongsian tidak boleh mendakwa dan didakwa oleh firma. Maknanya dia tak boleh mendakwa perkongsi dia dan perkongsi dia tak boleh mendakwa firma, sebab entiti dia bukan entiti yang berisingan, entiti yang sama. Pemilik dan firma adalah satu entiti yang sama. Kemudian jangka hayat dan pembubaran. Firma terbubar, perkongsi meninggal dunia atau perkongsi membubarkannya. Jika meninggal dunia, terbubar, kecuali ada di dalam perjanjian perkongsian yang menyatakan jika mana-mana perkongsi meninggal dunia, perniagaan tersebut tidak terbubar. Itu gunanya perjanjian perkongsian. Perlu kita buat perjanjian perkongsian. Kemudian modal. Dari segi modal, disumbangkan oleh perkongsi menurut perjanjian perkongsian. Misalnya jika modal yang diperlukan 100,000, perkongsi A menyumbang 70,000, perkongsi B menyumbang 30,000. Jadi modal adalah disumbang oleh perkongsi A dan perkongsi B. Dan selalunya kalau modal itu 70,000, perkongsi A normal practice adalah dia mendapat perkongsian untung sebanyak 70%. Kemudian kita lihat pula perlembagaan bertulis. Perlembagaan bertulis bagi perkongsian adalah perjanjian perkongsian, tetapi tidak diwajibkan. Tapi pada pendapat saya, lebih baik dibuat perjanjian perkongsian, iaitu kita tahu hitam putih dah dalam perkongsian tersebut. Kemudian kuasa meminjam adalah terletak di tangan perkongsi-perkongsinya. Pemegangan harta adalah hak milik perkongsi. Kemudian kita pergi kepada PLT, perkongsian liability Berhad, di dalam jadual kedua, iaitu hak di sisi undang-undang boleh didakwa dan mendakwa atas nama PLT. Yang mana perkongsi boleh mendakwa PLT dan PLT juga boleh mendakwa perkongsi tersebut. Kemudian jangka hayat pembubaran dibubarkan oleh mahkamah atau pembubaran sukarela. Ini bermaksud jangka hayat dia panjang, dia tidak boleh terbubar begitu saja ya. Kemudian modal disumbangkan oleh perkongsi menurut perjanjian PLT, sama jugalah dengan perkongsian biasa, iaitu mereka yang menyumbangkan modal yang banyak selalunya menerima kadar keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat pula perlembagaan bertulis. Perjanjian PLT boleh ditubuhkan tanpa atau dengan perjanjian PLT, maknanya bukanlah sesuatu yang wajib. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Kemudian kita lihat pula kuasa meminjam. PLT boleh meminjam atas namanya sendiri seperti syarikat, iaitu dia boleh pinjam loan, sama ada hire purchase, leasing atau apa kemudahan pinjaman atas nama PLT itu sendiri, bukan atas nama perkongsinya. Kemudian pemegangan harta adalah hak milik PLT, bukannya hak milik perkongsinya. Perkongsinya tidak boleh membawa harta PLT itu balik balik ke rumah ataupun menggunakan secara peribadi. Kemudian kita pergi pula kepada syarikat. Hak di sisi undang-undang boleh mendakwa dan didakwa atas nama syarikat, iaitu
pengarah boleh mendakwa syarikat, syarikat boleh juga mendakwa pengarah, dan begitulah shareholder dia. Kita lihat pula jangka hayat pembubaran penggolongan sukarela, pembintang atau oleh mahkamah. Maknanya syarikat boleh ditutup ataupun ditamatkan riwayatnya hanya melalui penggulungan sukarela oleh ahli-ahli atau digulung oleh pembintang jika hutang tak berbayar, dia kena gulung, ataupun oleh mahkamah. Kalau ada isu mahkamah ni, ada sesuatu yang isu-isu yang undang-undang yang besar lah, menyebabkan mahkamah mengarahkan syarikat itu digulung. Kemudian modal biasanya adalah sumbangan pemegang share ataupun ahli-ahli, dan sekali modal share tersebut dimasukkan dalam syarikat, syarikat tidak boleh pulangkan balik modal tersebut kepada ahlinya, kecuali ahli boleh transfer ataupun menjualkan share tersebut kepada ahli-ahli lain. Kita lihat pada perlembagaan bertulis dia ialah constitution, perlembagaan, sama ada kita boleh buat atau tak nak buat, boleh pilih sama ada nak ada perlembagaan atau tiada perlembagaan. Kemudian kita lihat pula kuasa meminjam. Syarikat boleh meminjam atas nama dia sendiri sama dengan PLT. Boleh meminjam hire purchase, boleh meminjam loan, boleh leasing, dan apa bentuk pinjaman sekalipun atas nama syarikat. Kemudian pemegangan harta adalah hak milik syarikat. Jadi pengarah-pengarah dan juga shareholder tidak boleh mengambil harta-harta syarikat seperti lori ataupun komputer ataupun kereta dan mesin-mesin yang ada dalam syarikat tersebut, tidak boleh diambil sebab adalah milik syarikat. Kemudian kita lihat pula bagaimana setelah saya terangkan perkongsian PLT dan syarikat tadi, bagaimana harus kita memilih. Jadi saya buat satu jadual yang ringkas saja untuk memberi panduan kepada tuan-tuan semua. Kemudian kita lihat dulu perkongsian apa dia. Ciri-ciri ada, saya senaraikan 5 ni, kita tak boleh ciri-ciri special lah. Tadi banyak ciri, ada 10, tapi saya senaraikan 5 yang paling penting. Yang pertama, liability terhad, perkongsian tak ada. Entiti berasingan, perkongsian juga tak ada. Pematuhan undang-undang dan compound, bukan tak ada, maknanya rendah lah. Tak berat sangat. Kerana bilangan ahli 2 hingga 20. Cukai rendah, maknanya atas kongsi dia ikut cukai personal, cukai pribadi. Kemudian kita lihat pula PLT liability terhad dia ada, ciri ini special. Kemudian entiti berasangan pun dia ada special. Pematuhan undang-undang dan compound tak berat, tak banyak, tak tinggilah seperti perkongsian biasa, sama je. Kemudian minimum 2 orang. Cukai tinggi, kadar cukai dia lebih 80%, 80%, 17%, mestilah dia ada kadar-kadar yang tertentu tapi tinggi. Kemudian kita lihat pula syarikat. Contoh dia liability terhad, syarikat memang ada, entiti berasingan pun ada, pematuhan undang-undang dan compound ni memang tinggilah compound dia, tinggi. Misalnya kalau tidak submit annual return atau submit jangka kewangan MBRF, jika melebihi 1 tahun, kadar denda dia RM5,000 1 tahun, itu tinggi. Kemudian kita lihat pula bilangan ahli syarikat minimum 1 orang. Kemudian cukai juga syarikat adalah tinggi. Jadi macam mana tuan-tuan nak pilih sama perkongsian PLT atau syarikat? Tadi yang milik tunggal tu terlampau simple lah. Jadi tuan-tuan sendiri boleh buat keputusan sendiri sama ada nak buat perniagaan milikan tunggal ataupun sebaliknya. Jadi saya tak masuk ke dalam ini. Jadi saya bagi contoh, katakan 2 orang doktor gigian, mempunyai kelulusan di bawah Malaysian Dental Council dan mempunyai annual practicing certificate. 2 orang ni, katakan Dr. A, Dr. B, bercadang untuk membuka perniagaan.
Jadi mereka boleh pilih sama ada perkongsian konvensional, PLT dan syarikat. Jadi di bawah Undang-Undang Dental Act sendiri 1971 jika mereka tubuh perniagaan di bawah tersebut, jadi cara automatiknya perniagaan tersebut terletak di bawah perkongsian, di bawah Akta Perkongsian 1961. So governed by that act lah perniagaan doktor tersebut. Apa yang mereka ciri-ciri perniagaan perkongsian saya dah senaraikan tadi, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Jadi jika mereka tubuhkan di bawah perkongsian biasa, inilah ciri-ciri dia. Tetapi disebabkan mereka berdua, doktor ni adalah golongan profesional. Golongan profesional ini adalah sangat sesuai untuk membuka perniagaan PLT. Lihat sini ya, ada PLT. Jadi mereka dapat enjoy liability terhad entiti berasingan dan pemotihan undang-undang dan kompaun dia tidaklah tinggi sangat. Dan bilangan ahli minimum 2 orang. Jadi sesuai 2 hingga 20 orang. PLT minimum 2. Jadi dengan tersendirinya sangat sesuai lah. Tetapi kedua-dua orang doktor tersebut kena ingatlah PLT mempunyai cukai yang tinggi. Cukai yang tinggi. Dia dengan syarikat tak jauh lebih. Tapi dia lebih tinggi sebab dia ada berperingkat, cukai dia berperingkat. Kemudian jika doktor ini menubuh syarikat, mereka akan enjoy liability terhad entiti berasingan, pematuhan undang-undang dan kompaun tinggi, bilangan ahli 1 orang. Okey. Jika doktor ini katakan berpecah dan ingin pergi haluan masing-masing, jadi entiti yang sesuai adalah syarikat. Sebab dia boleh minimum satu orang. Jika PLT ni tadi, jika salah seorang doktor ingin keluar daripada PLT ataupun ingin mengubah haluan ke lain, jadi perkongsi yang tinggal mesti mengisi kekosongan tersebut. Jadi dia tak boleh 1 orang, tinggal 1 orang. Jadi dia sentiasa kena maintain 2 orang kalau PLT. Itu kelemahan dia sikit lah. Kalau syarikat dia boleh 1 orang. Kemudian cukai dia pun juga tinggi, lebih kurang 17%. Apa yang menarik PLT dan syarikat ini, doktor ini boleh membeli peralatan atau bangunan mereka atas nama PLT atau atas nama syarikat. Jadi liability dia terhad dan entiti dia berasingan, maknanya milik bangunan, hak milik bangunan dan hak milik harta-harta dalam PLT ataupun syarikat tersebut adalah milik PLT dan milik syarikat, bukan milik doktor tersebut. Jadi jika berlaku perpecahan, jika salah seorang dikeluar, jadi tidak mempunyai masalah yang besar untuk diselesaikan. Jadi setakat ini sahaja dahulu saya punya topik bertajuk memilih atau pemilihan entiti perniagaan. Jika anda semua usahawan dan newbies mempunyai masalah berkenaan dengan percukaian, perkawanan, corporate secretarial, business training coaching, tuan-tuan semua boleh hubungi saya di nombor 013-260-2878 ataupun menghubungi saya melalui email di yuri.ba@gmail.com. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.